Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kan kita masih menantikan ketibaan Dalam Dira bagi melancarkan majlis kita pada petang ini. Kiranya lebih baik kita sama-sama mendengar satu taklimat daripada Tuan Umar Salim, pengurus operasi Peng Hayat, untuk menyampaikan satu taklimat yang bertajuk akaun kita, tanggung jawab kita. Dengan itu, dengan segala hormatnya. Terima kasih acara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Encik Muhammad Harul Supri Saingan, merupakan Ketua Balai Pengurusan Daerah Ibu Pejabat Daerah Polis Kota Belud, yang berusaha Puan Suraya Saidin, Pegawai Tadbir Jahins Daerah Kota Belud, yang berusaha Encik Roslan Tua, Pengurus Cawangan Bank Rakyat Kota Belud, dan yang saya hormati Zaidin Haji Kunda, Pengurusi Masjid Darul Naim Kalana Abai Kota Belud, puan-puan ataupun tuan-tuan dan puan-puan Rasdaris yang dihormati sekalian, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih di atas peluang ini untuk membicarakan sedikit mengenai akaun kita tanggung jawab. Lebih baik saya memberi penerangan sedikit mengenai akaun simpanan. Kenapa kita menabung ataupun membuka akaun di bank, mana-mana bank lah. Yang paling utama sekali kerana kita menyisihkan daripada pendapatan ataupun simpanan itu, pendapatan kita bulanan itu disimpan melalui bank ke akaun bank. Sama ada simpanan ataupun pendapatan itu melalui akaun gaji, pendapatan daripada perniagaan, ataupun dari mana pembiayaan ataupun sebagainya. Itu pentingnya kenapa kita buka akaun. Selain itu, kenapa buka akaun? Kerana kita mempunyai cita-cita untuk ialah kita simpan kerana ada sesuatu yang kita nak. Kadang-kadang kita simpan dengan tujuan untuk mengerjakan haji, untuk mengerjakan umrah dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga ada tujuan lain untuk mengapa menyimpan, sama ada simpanan itu di peringkat menabung di rumah ataupun di bank. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini menyimpan di bank. Walaupun begitu, kalau kita bercakap mengenai simpanan ini, kita akan berdepan dengan beberapa risiko. Kalau kita simpan di rumah melalui tabung itu kadang-kadang hilang dan sebagainya. Tapi yang paling terkesan sekali, kalau masih ingat, dulu kita ada siling RM1. Banyak mereka yang cuba menyimpan semula di bank, rupanya uang siling RM1 itu sekarang sudah tidak boleh terpakai. Jadi risiko simpanan siling ini yang begitu lama, tunggu dia penuh tabungan itu, terutama kanak-kanak, simpan di bank, lepas itu sayang, risikonya tidak terpakai. Tetapi ada risiko-risiko yang lain, ya. Membuka akaun simpanan di bank ini pada peringkat awalnya lebih baik, tetapi sekarang ini kita juga berdepan dengan satu di mana pihak scammer sekarang ini sudah datang. Macam mana mereka ambil kalau uang tadi dalam tabungan di rumah, mereka akan boleh dapat. Tetapi mereka sudah ada cara baru, kita punya uang di bank, tapi mereka juga boleh dapat, boleh memikirkan sesuatu untuk cuba menipu kita. Bagaimana ia berlaku, ya? Kerana kehidupan yang mencabar ini memerlukan kita
memerlukan aliran wang tunai dan sebagainya. Sebab itu idea-idea untuk menipu ini begitu banyak. Pihak polis ada sini, mereka ada data yang secukupnya untuk apabila tercakap mengenai skema. Jadi ada beberapa bentuk bagaimana mereka melakukan penipuan. Ada disebut skema ni kan, dia sebut tujuan utama dia ni adalah untuk menipu, untuk mendapat keberuntungan daripada aktiviti penipuan. Kalau masih ingat pada tahun 2017, ingat saya, ada 689 warga daripada negara China datang ke Kuala Lumpur untuk membuat satu tempat di mana tempat itu digunakan untuk menipu orang dalaman itu dalam negara, tetapi kebanyakannya di luar negara. Apa mereka buat? Mereka akan panggil orang yang di mana-mana mereka fikir untuk dapat penipuan itu, dan daripada panggilan-panggilan itu akhirnya kita punya sama ada orang Batak ataupun di negara mereka yang terlibat ataupun menjadi mangsa. Mereka guna penipuan. Apa akan terjadi sekiranya di tempat kita terlibat seperti itu? Kalau anda ingat ya, kalau macam pada yang masa lepas, dari di antara tahun 2017 hingga 21 tahun 2021, ini sumber daripada berita hariannya, sejumlah 67,000 kes penipuan ini berlaku dan uang terlibat adalah 2.2 bilion. Bagaimana 2.2 bilion itu banyaknya yang dia tertipu? Duit kita yang pemegang akaun tu di bank pun boleh keluar ya, 2.2 bilion. Kalau kita tumpuk duit 100, duit sedikit penuh orang tempat itu ya, penuh kawasan ini. Kalau kawasan dalam tu daripada lantai hingga ke sini sedikit 2 bilion belum cukup lagi. Ada 2 bangunan ini. Uang itu adalah uang ditipu oleh mereka dalam tempo berapa tahun itu sehingga 2021. Dalam 2021 ini 2022 ini mereka pun semakin hebat dalam usaha ini. Usaha bank sekarang ini, terutama sekali pihak polis yang begitu agresif benda ini, yang banyak membantu. Dan tetapi apa yang kita boleh nampak di bank di sini, di Kota Belud ini saja, setiap hari ada cobaan gitu. Apa mereka buat? Mereka buat melalui akaun tumpang. Apa itu akaun tumpang? Akaun tumpang itu saya contoh lebih dekat ya. Apabila saya contohlah dari negara seberang, saya cuba dapatkan uang orang di sini, saya buat satu cara. Contoh, saya pergi jumpa kaum ibu, rumah sekali suri rumah ini, dia kata saya nak buka akaun, saya nak dapatkan uang simpanan daripada Indonesia ke, daripada Filipina ke, contoh ya. Uang itu berjumlah, dia sebutlah supaya nampak tertarik, lebih kurang 400,000 ringgit Malaysia. Tapi saya tidak boleh, saya sebagai orang yang tidak tahu dokumen, saya gunakan tuan lah, ataupun encik, ataupun ibu tadi itu guna untuk menyalurkan uang itu. Jadi dia pinjamlah kita, buka akaun di bank, saya kasih kau 300 ringgit lah. Ini perkara pelaku yang sebenar ya, tanpa menyebut nama. Dia pergi dengan seorang suri rumah itu, dia kasih 300 ringgit, dia ambil untuk akaun, dan itu ATM, dia bawa balik, orang dapat 300 ringgit. Dia dapat apa? Dia dapat ATM. Besoknya atau segera daripada itu, dia uang penipuan yang dari mana kita tidak tahu masuk dalam akaun itu, dia keluarkan terus. Itu untuk membolehkan uang itu disalurkan dari luar ke dalam negeri kita. Jadi
apabila diketahui benda itu siasatan berlaku, maka dicarilah siapa yang punya akaun ibu tadi, seorang rumah suri itu, dibuat siasatan. Akhirnya kalau terjebak dengan cara itu, dia tidak tahu uang itu adalah disalurkan ke dalam akaun dia, tapi akaun itu dipegang oleh orang lain. Jadi jangan tadi terlibat dalam penipuan seperti itu, karena ini yang terlalu banyak berlaku di mana-mana, termasuk di tempat kita. Bagaimana kes-kes ini berlaku? Saya ambil contoh kes yang sering berlaku ialah penipuan package rangsangan ekonomi, bantuan boleh dipohon melalui pautan mana-mana. Sekarang ini banyak berlaku katanya B40, kalau mau buat bantuan, minta bantuan untuk dapatkan bantuan RM300, masuk dalam ini portal, masuk dalam ini web. Dia suruh masuk supaya dapat butiran, masuk nomor account, masuk nomor IC. Butir-butir inilah digunakan untuk menyalurkan uang-uang seperti itu tadi. Dan kadang-kadang kalau betul pun ada bantuan, yang dapat bukan orang yang mendapat tadi, orang yang punya yang menganjurkan web yang sebentar tadi yang saya sebutkan. Yang paling ramai banyak sekali ialah pengeluaran KWSP, ya. Seorang kerani di Labuan kerugian RM230.000 kerana benda ini. Ini kena panggil penipuan yang agak licik sedikit. Selain daripada itu, seorang pesara guru kerugian RM650.000, ini berlaku di Johor. Dan dia simpanan begitu lama bekerja, ada tabungan, tetapi ditipu melalui apabila tadi IC dapat, kemudian nombor akaun pun sudah dapat, dia gunakan itu untuk clone kita punya akaun dan sebagainya. Jadi seorang lagi ini, satu lagi ya, ada satu lagi yang berlaku apabila seorang wanita, dia ini macam lanjut sikit lah usia, tetapi berkenalan dengan seorang yang berada dari luar negara. Ini pun satu hal juga, dia kerugian pun RM600.000 hanya kerana dia dijanjikan berkahwin dengan jejaka tampan tadi. Dia taruh gambar Bruce Willis di situ, dia taruh gambar siapa nama Denzel Washington dan sebagainya, yang handsome. Jadi orang tadi pun nampak, oh inilah mungkin pasangan hidup saya. Jadi dia pun banyak kasih. Dia cakap, saya mau masukkan uang 2 juta di sini. Lepas itu saya gunakan kita punya nama lah sini, alamat. Jadi dia bilang, tak lama ada orang yang panggil, konon ada sudah duit uang itu berlaku, ada di tapi ada masalah sedikit teknikal, berlaku kena tahan di sama ada pihak immigration ataupun HDN dan sebagainya. Jadi kena bayar lagi RM40.000 untuk mengeluarkan. Si kawan tadi pun keluarkanlah RM40.000, sudahlah RM650.000, keluar lagi RM40.000. Jadi ini secara satu yang paling leceh sekali. Yang terkini sekarang ini, yang tular hari ini di Kota Belud, ya, ini yang terkini sekarang ini. Kalau ada WhatsApp tuh, barangkali ada nampak macam satu portal untuk kalau tak silap macam Milo punya apa. Jadi kita apabila kita masuk dalam tekan tu link, dia akan extract kita punya information dalam telefon. Dia tahu siapa nama, siapa alamat, apa lagi kalau tulis nota. Telefon sekarang ni kita sekarang perbankan ini cashless, kita hanya boleh menghantar sama ada syarikat apa melalui kita punya telefon. Dan akhirnya dia gunakan maklumat itu untuk mendapatkan semua uang dalam tabungan. Bahaya sebenarnya. Jadi kalau ada pautan
kalau ada yang daripada mana-mana daripada mana-mana grup antar pada grup WhatsApp untuk tekan link ini, jangan. Kalau boleh delete. Tiba-tiba saja ada bantuan apa, kerajaan pun tidak ada umum, tapi ada orang yang menghantar link itu untuk tujuan sekali ialah untuk menipu, ya. Jadi yang terkini juga adalah dari dulu sampai sekarang ialah yang paling sebelum saya mengakhiri kalimat ringkas ini adalah kes penipuan umrah atau haji. Orang tersadai di airport Kuala Lumpur. Sampai sana orang tidak ada, tapi orang sudah bayar setiap jemaah umrah itu 10.000 lebih. Ada 40 lebih dalam beberapa grup sudah tersadai di Kuala Lumpur. Jadi itu pun satu hal penipuan yang paling kita hati-hati sekali. Yang paling lama adalah skim penipuan money game. Money game ini macam pyramid penyanyi lah. Dia ini bertumpu kepada ahli-ahli baru. Contoh, kalau saya masuk dalam satu money game punya program itu, dia ahli baru nanti akan cari orang lain. Orang mendapat keuntungan adalah orang di bawah. Dan ini kalau sudah dikumpul dari dulu sampai sekarang 1,3 triliun kerugian. Ini 1,3 triliun ini macam dekau kereta api lah. Satu balon kereta api panjang 100 ringgit. Jadi itulah yang menyebabkan salah satu daripada kerugian itu. Jadi pesanan apa yang perlu kita buat, apa yang perlu dilaksanakan ialah kalau ada orang minta kita buka account, terutama orang daripada luar yang kita tidak paham, tidak mengerti, jangan coba untuk, ya. Kalau ada di kalangan itu tujuannya adalah untuk ya. Saya rasa